Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Afifi dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 5 BMSK 1 yang terdiri daripada saya sendiri, Alia Huda, Afiq Najwan, Bexley dan Christabel akan membentangkan topik yang seterusnya, iaitu tinjauan literatur. Baiklah, untuk topik tinjauan literatur, kumpulan kami akan menerangkan 4 aspek utama dalam tinjauan literatur, iaitu yang pertama, tujuan tinjauan literatur, yang kedua, sumber literatur, yang ketiga, kaedah penulisan literatur, dan yang keempat, kerangka konseptual. Baiklah, seterusnya saya akan memberikan penerangan berkaitan pengenalan kepada tinjauan literatur. Berdasarkan yang terpapar, iaitu pernyataan yang dinyatakan oleh Amani Dahaman pada tahun 2011, beliau ada menyatakan bahawa tinjauan literatur merupakan ulasan maklumat yang diperolehi daripada jurnal, buku, prosiding dan penyelidikan lepas, iaitu tesis, untuk sesuatu penyelidikan tertentu. Menurut beliau juga, tinjauan literatur ialah pengumpulan maklumat penyelidik tentang permasalahan yang sedang dikaji. Dalam proses membuat tinjauan literatur, seseorang penyelidik akan mengenal pasti apakah yang telah dipelajari oleh orang lain mengenai permasalahan yang serupa dengan permasalahan yang dikaji. Tinjauan literatur ini juga merupakan satu proses sistematik yang memerlukan pembacaan dan pemerhatian kepada butiran yang terperinci. Ianya merangkumi kesimpulan bertulis tentang artikel dalam jurnal, buku dan dokumen lain yang menjelaskan maklumat lepas dan maklumat semasa, menyusun literatur dalam topik tertentu bagi kajian yang dicadangkan. Seterusnya ialah tujuan tindakan literatur. Terdapat 8 tujuan tindakan literatur seperti yang terdapat dalam paparan slide. Secara umumnya, kajian literatur dibuat atas alasan untuk mengetahui apa yang telah diketahui tentang topik serta mengenal pasti lompang yang terdapat dalam pengetahuan berkaitan topik. Selain itu, untuk menjelaskan bagaimana kajian ini memberi sumbangan kepada pengetahuan sedia ada tentang topik, dan seterusnya tindakan literatur dibuat untuk mengelakkan meniru kerja atau kajian orang lain. Berikut pula merupakan sumber literatur, bahan kajian terdahulu atau bahan penyelidikan yang berkaitan seperti buku, tesis, jurnal dan kertas kerja perlu dinilai disebabkan mutu sumber yang tidak serupa oleh beberapa perkara, iaitu perkara yang pertama, topik dan permasalahan kajian yang berbeza. Perkara kedua, perbezaan strategi penyelidikan. Ketiga, pentakrifan variabel yang berlainan. Keempat, teknik pemerhatian atau pengamatan dan pengukuran yang berlainan. Dan kelima, unit analisis atau populasi yang berbeza. Dan terakhir, kesimpulan yang tidak berunsurkan data. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada kaedah penulisan literatur. Dalam menulis sesuatu ulasan literatur ini sebenarnya ia tidak mempunyai langkah yang khususlah, langkah yang wajib untuk diikuti oleh seseorang penyelidik. Namun, berikut ini merupakan langkah yang boleh digunakan oleh seseorang penyelidik itu untuk memahami sesuatu penyelidikan yang dijalankanlah. Jadi kita terus masuk kepada langkah yang pertama, yaitu mengenal pasti kata kunci dan juga kegunaannya. Jadi dalam langkah ini, seseorang penyelidik itu perlu menjuruskan topik penyelidikannya kepada beberapa kata kunci. Jadi tujuannya adalah apabila mencari bahan bacaan penyelidikan, ia akan menjadi lebih mudahlah dengan adanya kata kunci yang telah ditetapkan ini. Misalnya apabila kita mencari di perpustakaan ataupun di internet, kita hanya perlu mencari kata kunci ini untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan, bahan-bahan penyelidikan yang terdahulu lah.
Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada langkah yang kedua, yaitu menentukan lokasi bahan literatur penyelidikan. Baiklah, bagi langkah ini, seseorang penyelidik itu perlulah menentukan lokasi bahan literatur penyelidikannya bagi memulakan suatu pencarian. Misalnya, di perpustakaan ataupun menggunakan perkhidmatan internet bagi mencari bahan-bahan literatur. Seterusnya yang ketiga adalah menilai dan memilih bahan literatur secara kritikal. Maksudnya di sini dalam langkah ini seseorang penyidik itu perlulah menentukan serta memastikan bahawa bahan literatur yang dijumpai, yang dicari itu merupakan sumber yang berkualiti serta sesuai untuk digunakan bagi melakukan penyelidikan lah. Seterusnya yang keempat, yaitu mengatur bahan rujukan. Baiklah, setelah seseorang penyelidik itu telah menjumpai bahan-bahan literatur, sumber-sumber literatur melalui pencarian sebelum ini, mereka perlulah mengatur bahan-bahan rujukan tersebut. Ini bagi memudahkan mereka untuk menyeragamkan bahan-bahan tersebut agar bersesuaian dengan penyelidikan yang akan dilakukanlah. Dan yang terakhir sekali, penyelidik bolehlah memulakan, itu di langkah yang kelima, penyelidik bolehlah memulakan untuk membuat penulisan tinjauan literatur ini berdasarkan bahan-bahan yang telah bahan-bahan literatur ataupun sumber-sumber literatur yang telah dijumpai yang sesuai dengan penyelidikan yang dijalankanlah. Baiklah, seterusnya kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan kerangka konseptual. Secara ringkasnya, kerangka konseptual merupakan kerangka konsep berbentuk gambar raja yang memaparkan hubungan sebab kesan antara komponen-komponen yang disebut sebagai pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar dalam kerangka yang dibina. Walaupun kerangka tersebut dibina dalam satu gambar raja sahaja, tetapi sudah mampu untuk menggambarkan banyak perkara penting tentang kajian yang dibuat seperti bentuk, hala tuju, format, dan peringkat-peringkat dalam kajian. Jika dibandingkan dengan penjelasan yang dibuat dalam bentuk huraian, sehingga beberapa muka surat, kerangka konseptual yang dibina lebih ringkas dan mudah dipahami. Selain itu, kerangka konsep dibina berdasarkan teori ataupun dapatan kajian-kajian lepas yang diperoleh melalui hasil bacaan terhadap pelbagai sumber tentang subjek kajian. Bagaimana pula cara untuk membina kerangka konseptual? Baiklah, pembinaan suatu kerangka konsep bermula dengan permasalahan kajian, yaitu masalah atau isu yang ingin dikaji. Bagi mendalami sesuatu permasalahan kajian, kita perlu menyediakan dan menyenaraikan persoalan-persoalan tentang masalah tersebut. Contohnya, adakah faktor E mempengaruhi faktor B? Atau apakah hubungan antara E dan B yang menyebabkan C terjadi? Dan sebagainya. Selepas menyenaraikan persoalan tersebut, pengkaji bolehlah mula memikirkan tajuk menyeluruh yang menggambarkan semua persoalan dan menjalankan tinjauan literatur tentang kajian yang relevan dan daripada pelbagai sumber. Kemudian, pengkaji perlu mendalami konstruk-konstruk atau pemboleh ubah yang terlibat serta hubungannya antara satu sama lain dari pelbagai sudut disiplin, model, dan teori. Maklumat-maklumat yang dikumpul akan disesuaikan dengan model dan seterusnya objektif kajian dimurnikan. Berikut merupakan satu contoh kerangka konseptual berkaitan peningkatan pencapaian dalam pecahan melalui pembelajaran berasaskan permainan digital menggunakan Minecraft. Kerangka ini dibina berdasarkan hasil penelitian terperinci tentang kaedah pembelajaran berasaskan permainan digital dan teori-teori pembelajaran yang terlibat seperti teori main, teori konstruktivisme kognitif, dan teori rangsangan deria yang menghasilkan package pembelajaran yang dapat meningkatkan pencapaian murid dalam topik pecahan. Seperti yang dilihat pada raja, semua komponen dalam kerangka konseptual saling berhubung kait. Terdapat 3 bahagian dalam kerangka konsep yang dipaparkan, yaitu input, proses, dan hasil.
Bahagian input terdiri daripada permainan digital yang mengandungi kandungan pengajaran tentang penyelesaian masalah pecahan. Di bahagian proses pula, pengguna akan mula memainkan permainan tersebut dan melalui proses seperti yang tertera pada bahagian kitaran permainan. Seterusnya, hasil pula akan dapat dicapai sekiranya murid melibatkan diri mereka secara aktif dalam permainan tersebut. Ringkasnya, 3 perkara penting dalam kerangka konsep ini ialah yang pertama, gambar raja. Seterusnya, dalam gambar raja pula mengandungi konsep atau pemboleh ubah. Dan yang ketiga, wujud perkaitan antara konsep atau pemboleh ubah yang dihubungkan dengan garisan, anak panah, garis putus-putus dan sebagainya. Baiklah, sebagai kesimpulannya, kami dapat simpulkan tinjauan literatur merupakan satu proses sistematik yang memerlukan penelitian dan kemahiran mencari, mengumpul, membaca serta merumus maklumat dengan lebih terperinci. Proses tinjauan literatur amatlah penting kerana ia dapat memberikan idea dan hala tuju mengenai penyelidikan yang akan dilaksanakan. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.